Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin menerangkan hasil kajian yang telah saya dan ahli kumpulan saya lakukan, iaitu kajian berkaitan dengan sektor hartanah terjejas akibat COVID-19 serta impaknya terhadap pasaran harta tanah. Sebelum tu saya ingin memperkenalkan setiap ahli kumpulan saya. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 5 orang termasuk saya sendiri, iaitu Muhammad Hazim bin Muhammad Zaki. Ahli kumpulan saya yang kedua ialah Muhammad Syukri bin Muhammad Rosdi, dan yang ketiga ialah Nur Aisyah binti Rizwan, dan yang keempat ialah Nur Fikriyah binti Muhammad Zain, dan yang kelima ialah Siti Nur Hidayah binti Mat Kasri. Seterusnya, saya akan memberikan kepada ahli kumpulan saya yang lain untuk menerangkan pengenalan hasil kajian ini. Pada pertengahan Disember 2019, seluruh dunia digempakan dengan penyebaran penyakit coronavirus atau juga dikenali sebagai COVID-19. Penyakit ini bermulanya di bandar Wuhan, iaitu di China, dan kes pertama yang dicatatkan di Malaysia adalah pada 25 Januari yang melibatkan 3 warga China yang masuk ke Malaysia melalui Johor. Penyakit ini tersebar dari manusia ke manusia melalui titisan pernafasan, iaitu daripada batuk dan sesama. Oleh itu, sebagai langkah penjagaan, perlulah kerap membasuh tangan, menutup mulut apabila batuk dan bersin, dan sentiasa menjaga penjarakan sosial bagi mengekang jangkitan coronavirus ini. Oleh kerana berlakunya pandemik COVID-19 ini, banyak industri yang terjejas dan industri harta tanah juga tidak terkecuali daripada menghadapi krisis pandemik COVID-19 ini. Industri harta tanah hanya terjejas pada skala minimum, dan hal ini berbeza dengan industri pelancongan yang terjejas dengan teruknya akibat COVID-19 ini. COVID-19 juga telah menjejaskan ekonomi dan menyebabkan ramai individu yang kehilangan pekerjaan. Hal ini menyebabkan mereka kurang berbelanja dan lebih gemar menyimpan duit. Pelbagai usaha telah dilakukan, termasuklah dengan memperkenalkan insentif seperti penangguhan bayaran balik pinjaman bank yang dikenali sebagai moratorium, pengecualian duty stamp dan sebagainya. Moratorium dilakukan bertujuan membantu aliran tunai peminjam yang terjejas akibat pandemik COVID-19 ini. Kerajaan juga telah memperkenalkan kempen pemilikan rumah bagi membantu ramai pembeli rumah pertama untuk membeli rumah sendiri. Dan industri harta tanah juga dijangka pulih seawal separuh pertama 2021. Terima kasih. Seterusnya saya sambung pada permasalahan yang berlaku semasa COVID-19. Semenjak penyebaran wabak COVID-19, jualan hartanah dicatatkan menurun lebih 50% sejak beberapa minggu lalu. Berikutan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP menyebabkan banyak negara di seluruh dunia mengalami kemelesetan, termasuk juga di negara kita. Ia mungkin merupakan krisis ekonomi paling teruk dalam tempoh 100 tahun yang pernah direkodkan. Pasaran hartanah dijangkakan baik berikutan peningkatan jualan pada Disember lalu. Malang sekali, ianya berakhir pada Januari berikutan bermulanya penularan wabak COVID-19. Pelaksanaan PKP yang bermula pada 18 Mac lalu menambahkan lagi kesulitan apabila ejen hartanah dan firma guaman tidak dapat beroperasi kerana semua aktiviti ekonomi yang memerlukan pertemuan fizikal perlu dihentikan serta-merta bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Perdagangan dalam sektor hartanah ini berkembang pada tahun 2013 dan menurun pada tahun berikutnya. Namun, ia sekali lagi meningkat pada tahun 2018. Malang sekali selepas berlakunya gelombang penyebaran COVID-19 dan PKP dilaksanakan, jualan dalam sektor hartanah menunjukkan pergerakan yang sangat perlahan kerana masyarakat mahu berjaga-jaga dalam perbelanjaan mereka disebabkan berlakunya ketidakseimbangan ekonomi. Jualan hartanah memerlukan interaksi manusia antara satu sama lain. Ini bermaksud proses pemeriksaan hartanah, melawat kawasan persekitaran, pemindahan, menandatangani perjanjian dan perbincangan jual beli. Jadi ianya tidak boleh dilakukan ketika ini. Jelaslah bahawa penyebaran COVID-19 memberikan kesan kepada sektor hartanah. Saya mempersilakan pembentang yang seterusnya untuk menyambung pembentangan. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Rizwan. Saya akan meneruskan pembentangan yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan cadangan penyelesaian. Yang pertama ialah penggunaan teknologi yang maksimum. Penggunaan teknologi yang maksimum adalah sejajar dengan perkembangan teknologi yang telah berkembang pesat secara global. Segala maklumat boleh diakses di hujung jari. Oleh itu, kecekapan dan kemahiran dalam bidang teknologi komunikasi adalah sangat penting supaya pengurusan dalam sebuah syarikat, terutamanya syarikat hartanah, dapat berjalan dengan lancar semasa pandemik COVID-19. Berikutan perintah kawalan pergerakan yang dikuatkuasakan oleh kerajaan. Banyak sektor yang telah terjejas dan kerajaan telah menyarankan untuk work from home ataupun bekerja dari rumah. Dalam bidang hartanah, bekerja dari rumah adalah tidak sesuai kerana penilai seharusnya bekerja secara fizikal seperti melawat tapak kawasan dan membuat penilaian. Jadi, mereka akan lebih memperoleh maklumat yang lebih tepat di kawasan yang dinilai. Bagi mengekang wabak COVID-19, pelbagai platform media sosial boleh digunakan untuk tujuan menjalankan perniagaan, termasuk dalam bidang hartanah. Contohnya, penilai hartanah atau ejen hartanah boleh melakukan tinjauan dengan membuat Facebook Live. Jadi semua orang dapat menonton dan ini akan menarik pihak yang berminat untuk membeli kawasan tersebut, dan mereka dapat gambaran tentang kawasan yang dinilai tersebut dengan hanya menonton Facebook Live, iaitu secara maya. Penyelesaian yang seterusnya adalah pengecualian cukai keuntungan hartanah. Untuk meningkatkan jualan syarikat adalah tanggungjawab yang besar yang perlu digalas oleh setiap individu yang terlibat dalam bidang hartanah. Dan usaha ini adalah dua kali ganda kerana memerlukan daya kreativiti dan inovasi yang tinggi. Pergerakan yang terbatas membuatkan orang ramai tidak memperoleh maklumat yang tepat atau lebih jelas mengenai sesebuah syarikat hartanah. Dalam masa yang sama, tugas penilai harta adalah untuk meyakinkan pelanggan mereka untuk membuat transaksi. Terdapat juga pihak yang tidak yakin dengan tindakan yang mereka lakukan. Ekoran daripada keadaan ekonomi semasa yang tidak stabil, terutamanya semasa penularan wabak COVID-19. Salah satu cara yang dilakukan ialah pengecualian cukai keuntungan harta, iaitu cukai keuntungan modal yang dikenakan oleh lembaga hasil dalam negeri. Cukai ini dikenakan ke atas pelupusan harta, contohnya rumah pangsa, kondominium, pansapuri, ladang, tanah kosong dan lain-lain. Dan pengecualian ini dihadkan kepada pelupusan 3 unit rumah kediaman sahaja untuk setiap individu. Melalui tindakan ini, orang ramai akan lebih yakin untuk membuat sebarang transaksi dalam bidang hartanah. Cadangan yang seterusnya adalah memperkenalkan semula kempen pemilikan rumah atau Home Ownership HOC. Inisiatif ini dapat mengurangkan jumlah harta tanah yang tidak terjual di dalam pasaran. Insentif di bawah HOC akan mengurangkan beban pembeli rumah dengan ketara, seperti pemberian duty stamp secara percuma untuk peminjam dan memorandum pemindahan. Disebabkan COVID-19, orang ramai tidak mampu memiliki rumah kerana harga rumah yang sangat mahal dan secara keseluruhannya dicampur dengan duty stamp menyebabkan orang ramai tidak mampu memiliki rumah kerana kurang pendapatan akibat COVID-19 ini. Pengecualian duty stamp memorandum tukar hak milik hanya layak kepada rumah yang berharga antara RM300,000 hingga RM1 juta. Oleh itu, HOC ini
dapat meningkatkan keinginan untuk pemilikan rumah di kalangan rakyat Malaysia. Cadangan yang terakhir sekali adalah melonggarkan garis panduan pinjaman untuk pembiayaan akhir dan nisbah khidmat hutang DSR yang lebih tinggi. DSR adalah nisbah jumlah hutang seseorang kepada pendapatan isi rumahnya. Ia mengukur keupayaan seseorang untuk melangsaikan hutang mereka. Di Malaysia, DSR pada amnya tidak boleh melebihi 70%. Akan tetapi, sesetengah bank menetapkan had peratusannya DSR yang lebih rendah. Disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini, orang ramai hilang pendapatan ataupun kurang pendapatan dan tidak berupaya untuk membayar balik pinjaman kepada bank. Oleh itu, dengan menetapkan DSR yang lebih tinggi, orang ramai berupaya memberikan komitmen untuk membayar balik hutang kepada bank. Nisbah yang lebih tinggi membolehkan peminjam membayar tanggungan dengan lebih konsisten.